Okay. Okay. Ya, selesai? Okay. Susah menyelang. Susah pelik. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua yang hadir dalam Google Meet hari ini. Before that, saya nak cakap terima kasih kerana sudi join webinar pada pagi ini. Kami daripada grup 7 pada UPM ini menyampaikan webinar tentang tajuk impact positif of Internet of Things dekat mangrove trees. So, okay, mari kita start dengan saya akan paskan kepada Frizada. Okay, terima kasih kepada sukses. So, kita akan mulakan webinar kita dengan mengenali kakak-kakak dan abang-abang pelatih dari UPM. Next slide please. Okay. Yang atas sekali ni adalah moderator kita iaitu Ana, dan seterusnya adalah Hazim, dan seterusnya adalah saya Frizada, dan yang ketiga adalah Christina, yang keempat adalah Suraya, dan terakhir adalah Sean. Adik-adik boleh lihat dari video-video partisipan, itulah kakak-kakak pelatih anda. So next slide. Ini adalah, mari kita teruskan dengan pengenalan webinar kami hari ini. Selamat menonton adik-adik. Ini adalah promosi webinar, ringkasan webinar kami. Selamat menonton. Okay, next slide. Terima kasih kerana menonton video yang telah kami sediakan. Harap adik-adik sekalian menikmati dan menghayati isi video tersebut. Seterusnya kita akan teruskan dengan sesi terusnya. Sesi ini ada aktiviti pengenalan. Aktiviti pertama webinar ini iaitu sesi pengenalan. Memandangkan kami telah memperkenalkan diri kami, tiba masanya pula adik-adik untuk kami mengenali adik-adik sekalian. Saya akan memanggil nama secara rawat dan meminta adik-adik akan supaya membuka video kamera dan memperkenalkan nama kandidat adik-adik. Saya akan mulakan nama dengan Iman. Nak panggil apa ya? Iman ada? Memang panggil nama Iman ada. Tak nampak lah Iman, tak kenal. Dekat kamera. Ada. Nak panggil apa ni? Iman. Okay, memang panggil nama Iman ya? Iman. Okey. Terima kasih Iman. Okey, seterusnya Isak. Isak ada. Tadi ada kat Isak? Ya, saya ada. Tapi kamera saya, kawasan rumah saya ni ada ramai orang. So, nak buka tu nanti orang lalu-lalu. Okey, tak apa. Nak panggil apa? Isak? Panggil Ishak. Lukman? Isak Okey. Lukman? Lukman ada. Lukman Nur Hakim. Lukman ada ke? Lukman tak join lagi.
Ulman tak ada lagi lah. Tak ada. Ulman tak ada. Okay. Akmal. Akmal Hadid ada? Akmal tak ada. Tak ada juga. Akmal Azari ada kan? Panggil Akmal kan? Okay. Cakap kamera. Amal panggil Amal kan? Baru bangun lah. Alamak, baru bangun pula. Okay. Faris pun Tak ada. Faris ada. Iskandar pun tak tak apa. ada. Okay. Faris ada, Syamina ada, Izzah dan Nusaibah kan? Nusaibah ni memang panggil Nusaibah Faris sekarang tak ada. Faris Hakim. Okay, sekarang kita akan teruskan dengan sesi seterusnya. Terima kasih kerana memberi kerjasama. Semoga adik-adik tidak bosan dengan webinar kami lagi. Sekarang kerana kita baru bermula, aktiviti seterusnya akan diteruskan oleh Abang Sean. Alright. Terima kasih Kafi untuk sesi pengenalan tadi. Selamat pagi adik-adik. Nama saya Sean. Okay, saya akan type dalam chat box. S-E-N, Sean. Korang boleh panggil saya Abang Sean. Maaf ya adik-adik, saya tak pandai sangat BM. So saya akan campur BM dengan BI sedikit lah. So event ni, dia santai sikit, relax sikit. So adik just sit back, relax and enjoy yourself lah. Okay, jom sekarang kita main game. Game ini bernama Teka-Teki. Next. Okay, so kejap lagi Abang Sean akan menunjukkan beberapa gambar dan adik-adik perlu guess atau tekakan apakah barang yang ditunjukkan sebentar lagi. So, adik-adik kalau segan nak cakap jawapan, boleh je type dalam chat box. Okay? Pertama sekali, next. Okay, pertama sekali, apakah pokok ini? Pokok A. Ada sesiapa nak volunteer tak? Okay, tak ada. Iman? Pine tree. Betul, tapi dia telah didekorasikan. So, kita panggil dia apa sekarang? Pine tree betul sebenarnya. Baik. Iman? Okay, tak apa. So, yes. Iman kata Christmas tree. Betul. Itu Christmas tree, pokok Christmas. Pandainya Iman. Okay, alright. Apabila korang nampak pokok Christmas, apakah korang boleh fikirkan? Korang boleh relate dengan apa? Ishak? Yes. Ishak kata Santa, betul. So, korang boleh fikirkan Santa Claus, hadiah, ayam Belanda, turkey, dekorasi yang cantik. Okay, good job ya adik-adik. Semua betul. Next. Okay. So, apakah pokok B? Apakah pokok B? Maybe Faris? Faris mic rosak kan? Boleh type dalam chat box. Apakah pokok B? Faris ada ke? Okay, tak apa. Maybe... Yes, okay. Faris kata pokok durian. Okay, betul. So, pokok tu pokok durian. Alright, siapa tahu kita ada beberapa jenis durian pokok dalam Malaysia. Cuba teka. Ada beberapa jenis pokok durian. Okay, D24 tu jenis durian. Okay, so kita ada 13 jenis pokok durian dalam Malaysia. Contohnya Musang King. Okay, D24 yang disebutkan oleh Iman, betul. Wah, adik, dah lapar ke? Ada yang lapar? So, ada sesiapa yang suka makan durian tak? Kalau suka makan durian, boleh type yes dalam chat box. Kalau tak suka, boleh je type no dalam chat box. Para pelatih pun boleh type. Kalau korang suka makan durian, boleh type yes. Kalau tak suka, boleh type no. Okay, Hazim kata suka. Okay, nice. Okay, next.
Apakah pokok C? Pokok C. Boleh nampak ke? Maybe Iza? Iza. Okay, nice. Iza kata pokok kelapa. Betul. So ini pokok kelapa atau kita panggil coconut tree lah dalam BI. So pokok kelapa ini adalah sumber penghidratan yang baik. Maksudnya it is a good source of hydration. So adik-adik boleh minum air kelapa ini jika anda rasa panas selepas makan durian musang king tadi. Sebab durian tu panas kan? Alright, adik. Korang rasa soalan A, B, C itu susah ke nak teka? Ke senang? Saya rasa senang lah. Okay. Pokok yang next tu mungkin susah sikit lah. Next. Okay. Ada sesiapa boleh teka apakah pokok ini tak? Dia atas sungai dan dia banyak-banyak. Oh, nice. Iman kata pokok bakau. Nice, nice. Betul. So, jawapan dia pokok bakau. Dalam English, kita panggil mangrove tree. Okay. So, saya akan tag dalam chat box. BM adalah pokok bakau. BI adalah mangrove tree. Okay. Kalau you tak sure spelling dia, you boleh tengok chat box lah. Okay. Ada sesiapa tahu fungsi pokok bakau ini ke tak? Apakah function dia? Dia boleh makan ke seperti durian? Ke kita boleh minum pokok bakau ini seperti coconut tree? Okay. Ada sesiapa tahu fungsi dia tak? Maybe kita tanya Syamina? Syamina boleh jawab ke? Kalau salah tak apa. It's okay. Okay, tak apa. Syamina kata tak tahu. It's okay. Good try. So, jawapannya adalah pokok bakau ini penting untuk manusia, haiwan dan persekitaran. Sebab pokok bakau ini boleh mengekalkan kualiti air sungai dan pokok bakau ini juga merupakan rumah kepada ikan dan udang. Alright, so far so good. Adik ini semua pandai dan aktif sangat. Okay, thank you so much. Next slide. Okay, adik-adik boleh tekakan apakah maksud TOT ini ke tak? Korang boleh cuba search dekat internet, search dekat Google. Mungkin Ishak boleh jawab tak? Ishak. TOT. Ishak ada ke? Yang chat lah. Yang chat. Yang chat. Bukan. Sorry. Bukan. Okay. So sebenarnya TOT ini adalah muka sedia saya apabila saya tahu MCO telah dipanjangkan sebab saya tak boleh jumpa dengan member-member semua kan. So ini adalah muka sedia saya. Okay. Gurau je. Okay. Abang Sean gurau je. Okay. Next. Okay. Ini adalah soalan terakhir. Apakah IoT? IoT. Ada sesiapa tahu tak? Okay. Alright, tak apa. Soalan ni Abang Sean jawabkan lah. Sebenarnya IoT ini stand for Internet of Things. Next. IoT ini stand for Internet of Things. Dan dalam BM, nama dia adalah Objek Rangkaian Internet. ORI. Okay. So kalau adik tak faham apa yang telah diterangkan oleh Abang Sean, it's okay. Sebentar lagi, Abang dan Kakak akan terangkan apakah Objek Rangkaian Internet ORI ini dan apakah kaitan ORI ini dengan pokok bakau. Okay, adik-adik, thank you kerana sudi main game teka-teki ini dengan Abang Sean. Abang Sean sangat gembira sebab korang aktif. Seterusnya, Kak Ana akan explainkan apakah ORI kepada adik-adik semua. Thank you so much. Okay, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua yang ada kat sini. Okay, nama saya Syazana, panggil Ana.
Okey, sekarang untuk masuk aktiviti yang seterusnya, aktiviti 3, pembentangan. Jadi aktiviti 3 ni untuk nak menerangkan lebih mendalam lagi lah apa ORI ni, objek rangkaian internet, dan hubung kaitnya dengan paya bakau ataupun mangrove dalam bahasa English. Okey, so ada 4 points lah. Yang pertama, ORI dan paya bakau. Dan apa itu ORI? ORI ni objek rangkaian internet ataupun IoT. Dan apa ciri-ciri dia dan juga apa benefit dia. Okay? Alright. So jom proceed. So apakah hubung kait antara ORI dan paya bakau ni? So kenapa kita hari ni nak cakap pasal paya bakau, lepas tu relate pula dengan internet, Internet of Things ataupun ORI. Jadi ini tujuan kami lah untuk nak bagi awak semua boleh tengok apa kelebihannya objek rangkaian internet ni terhadap hutan paya bakau. Okay, so first kita tengok apa, hari tu kita orang pelajar UPM, kita orang pergi Taman Paya Bakau Si Jangkang ni. Tak tahulah kalau awak semua tahu ke Taman Paya Bakau Si Jangkang ni kat mana, tapi Taman Paya Bakau Si Jangkang ni dia dekat Teluk Pani Megarang, dekat Selangor. Jadi ni lah Taman Paya Bakau dia punya kawasan sekeliling tu. So kalau adik tengok kat sini, ni pokok ni kan. Ni yang macam Abang Sean tunjuk tadi, yang gambar pokok tadi. So ni ada air, lepas tu ada ni apa benda ni kan, boleh tengok-tengok kat sini cantik. So kalau awak semua nanti dah habis PKP ke, kalau awak nak tengok paya bakau ni macam mana, boleh pergi sini. Okay, jom tengok apa kepentingan paya bakau. So yang pertama, apa kepentingan paya bakau ni? Dia dapat melindungi pesisiran pantai daripada hakisan. So kalau adik tengok tadi, kalau pokok-pokok ni ada roots ni kan, dia ni tahan tanah ni daripada terhakis. Rasanya awak semua tahu kot sebab belajar geografi dulu waktu form 3. So yang kedua, dia dapat berfungsi sebagai kawasan tapak semayan yang berharga untuk ikan dan invertebrata. Okay. So kita tahu sebelum ni pun awak semua belajar dekat geografi, jenis-jenis hutan ada kepentingan dia masing-masing terhadap tumbuhan dengan haiwan-haiwan yang ada. Jadi sama jugalah dengan paya bakau. Dia ada kepentingannya terhadap haiwan-haiwan tertentu dengan tumbuhan yang tertentu. Itu sebab pentingnya kita nak jaga hutan paya bakau ni. So macam contoh kalau tengok poin yang ketiga, kita boleh nampak apa contoh-contoh haiwan yang tinggal dekat hutan paya bakau. So macam ada buaya, ada penyu, ada ular tu. So contohlah kalau paya bakau ni pupus ataupun kita tak jaga dengan elok, jadi sayanglah haiwan-haiwan ni nanti tak ada tempat untuk nak menetap. Sebab tu kita kena jaga. Okey, yang keempat, paya bakau ni juga banyak digunakan di tempat di negara luar sebagai sumber yang boleh diperbaharui. Kalau nak fahamnya, negara kita mungkin tak adalah, tapi negara luar ada yang guna hutan paya bakau ni sebagai macam untuk diorang buatkan sebagai sumber untuk generate energy, generate untuk electricity. Dari situ diorang ada letak generator, ambil source daripada paya bakau ni ataupun mangrove, lepas tu generate electrical energy untuk diorang pakai. Itu banyaknya negara maju lah, negara kita belum lagi lah kot. Okay, so far okay akak panggil je. Akmal, okay ke Akmal Azhari? Okay. Okay, alright. Kalau ada apa-apa nak tanya je, stop je. Okay. Kenapa kita perlu melindungi paya bakau? So, jom tengok video ni. Recent global headlines underscore the important role that mangroves play in our daily lives. Research and studies have placed mangroves among the most important ecosystems on our planet. They make up a transitional zone between land and sea, anchoring shorelines while buffering coastal ecosystems. Kalau boleh tengok kat situ, tengok kan, ini macam contoh yang saya cakap tadi lah. Tengok dia punya roots tu, dia tekap dekat tanah tu. So dia tahan. Boleh tengok lagi. Against hurricanes and tsunamis. Mangroves protect air, dia pun tahan daripada air flat sequester masuk massive ke amounts dalam. of carbon to combat climate change, adapt to rising sea levels, serve as nurseries and a vital food source for marine life, while providing critical habitat for endangered species. Ni yang macam saya cakap jugalah, dia provide habitat untuk endangered species. Endangered species ni apa? Haiwan-haiwan yang terancam. Yang kemungkinan yang kalau kita tak provide tempat untuk hidup untuk dorang ni, nanti lama-lama dorang pupus sebab dorang tak ada tempat nak tinggal. Mangroves also provide invaluable green economy services for humans. The future of mangroves very much depends on us. And in fact, our future is codependent
on the survival of these critical habitats. Okay. Itu je. Okay. So kita proceed. Recent global headlines Okay. Mari kita tengok apa hubung kait dengan tindakan yang perlu diambil. Okey, apa hubung kait antara paya bakau dengan ORI ataupun objek rangkaian internet? So, kita dah tahu hutan paya bakau ni diorang perlukan perlindungan. Kita perlu pelihara kualiti dia dan kita juga perlu menjaga ekosistem sebab dia terlampau banyak benefitnya terhadap human. Tadi pun video yang tadi pun ditunjuk benefit dia juga dia as food source kepada manusia. Kita boleh kan ada tumbuh-tumbuhan kat situ kan, kita boleh dapatkan food source daripada situ untuk manusia ekonomi, untuk menjual semua benda. Itu kepentingan untuk keberlangsungan supaya paya bakau ni sentiasa hidup dan kualiti ni sentiasa dijaga. So, apa objek rangkaian internet ni boleh buat pada paya bakau? So, dia pertama, dia boleh memantau kawasan persekitaran. So, nanti seterusnya nanti awak boleh tengok objek rangkaian internet ni apa function dia. So, dia boleh pantau kawasan persekitaran. Sebab guna internet, kita boleh ambil data daripada paya bakau ni and then hantar kepada pengguna. And then pengguna boleh tengok sendiri macam mana keadaan semasa paya bakau. Dan dia juga menghantar notifikasi. Notifikasi ni dalam bentuk macam mana? Okay. Awak semua boleh bayangkan macam contoh Instagram punya notification, macam tu jugalah. So dia boleh pop up dekat smartphone ataupun laptop as in email ke, macam mungkin dia boleh beritahu notification paya bakau level water sekarang macam ni ataupun temperature sekeliling paya bakau macam ni. So kita boleh pantau, kita boleh lihat apa kawasan apa sekarang berlaku kat paya bakau tu. Dan dia juga melindungi ekosistem. So bila kita dah pasang contoh sensor-sensor daripada ORI ni, sensor daripada IoT ni, jadi kita bolehlah menjaga lagi kualiti paya bakau tu dan dan kita juga tambahan kita sambil tu juga kita boleh lindungi ekosistem di paya bakau. Okey, apa tindakan yang perlu diambil? Kita ambil contoh macam paya bakau sejangkang tu, apa kita boleh buat? First, kita letak sensor-sensor IoT ni. Contoh-contoh sensor IoT ni lepas ni akan ditunjukkan. Ada macam-macam. Sensor IoT ni macam-macam function ada. Boleh detect level water, boleh baca temperature kawasan sekeliling, boleh baca humidity kawasan sekeliling, tengok berapa CO2 yang ada dekat kawasan tu. Lepas tu boleh ambil data dan dilakukan analisis. So yang dilakukan analisis ni pihak yang berkenaan lah. So bila dia dah dapat data tu daripada paya bakau tu, diorang buat analisis apa yang patut buat macam ni dan memperbaiki kawasan persekitaran. Okay. So ni objek rangkaian internet ni contohlah apa objek rangkaian internet ni. Sistem sambungan peranti yang membolehkan pemindahan data melalui rangkaian. Sambungan peranti ni connected device yang smartphone macam tu lah. Smartphone, laptop. So daripada smartphone ke laptop boleh connected untuk hantar data. Contoh kita letak IoT sensor dekat mangrove kat paya bakau, boleh hantar data kepada handphone, boleh hantar data kepada laptop. Ni contoh dia. Buka aplikasi dari telefon pintar untuk tujuan pemantauan. Aplikasi ni macam-macam lah. Contoh kalau adik-adik semua mungkin awak semua pakai Instagram ke, Twitter ke. And then pemantauan memiliki data daripada persekitaran yang diuji. So data tu dia boleh buka pada aplikasi yang dekat smartphone tu lah. Macam contoh data ni kan, macam awak semua pakai Instagram, awak boleh tengok apa kawan-kawan awak post dekat Instagram semua tu. Itulah bentuk datanya macam tu. Melalui telefon pintar, komputer riba dan lain-lain. Ni semua nak cakap apa tu objek rangkaian internet lah. Mostly awak semua pakai macam dalam handphone, laptop. Okay, ni contoh yang di negara luar, diorang IoT enable forest fire detection. So yang ni, diorang ada alat, diorang kesan berapa banyak tahap karbon dioksida dalam udara tu untuk nak cegah kebakaran tu lebih awal. So kita tahu kalau ada fire, maksudnya CO2 level akan spike macam tu, dia akan turun naik. So benda ni, dia detect spike level CO2 tu, so dia boleh tahu, ada kebakaran kot ni, tiba-tiba CO2 naik ni. Jadi so dah hantar notification pada pihak yang berkenaan dan pihak berkenaan akan ambil tindakan, mungkin suruh bomber datang. So benda tu akan berlaku dengan cepat lah, tindakan akan diambil dengan lebih cepat lah, dengan pantas. Okay, ni yang second contoh implementasi objek rangkaian internet ataupun IoT. Ini kan kalau awak boleh nampak kat sini ada
light sensor, heat sensor, ada humidity sensor. Jadi sensor ni dia ambil data. Okay, kita ambil contoh light sensor. Okay, light sensor ni dia detect kalau gelap, dia hantar data tu dekat komputer ni, proses dia sensor data. Lepas tu dia hantar dia ke output ni dekat lampu ni. So dia detect tadi, light sensor detect gelap kan. So lampu ni pasang. Contoh heat sensor. Heat sensor mungkin detect temperature drop lah, maksudnya sejuk. So output dia proses data sensor tu dulu. So output dia dekat heater. Heater ni akan pasang macam tu. Itu yang kita nak tunjukkan lah apa hubung kait sensor ni dengan komputer ni dan apa output dia. Itu dia punya hubung kait dia. Saya panggil siapa? Izzah. Izzah okey ke so far? Okey je. Okey je Okey. Okey, apa ni? Ada siapa nak tanya? Iman ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Tak ada. Okey. Okey, so itu je lah yang saya nak terangkan lah. Okey, lepas ni kita proceed dengan akak yang seterusnya, akak Christina. Okey? Okey, hai semua. Nama saya Christina. Okey, sekarang saya akan explain pasal ciri-ciri IoT. Okey, terdapat 3 ciri-ciri iaitu penyambungan, connectivity, kepintaran, intelligence dan keselamatan iaitu safety. So, penyambungan dalam ciri IoT lebih menjurus kepada penyambungan rangkaian tanpa wayar ataupun dikenali sebagai Wi-Fi. Saya percaya semua tahu Wi-Fi kan? Kita connect Wi-Fi setiap hari macam tu. Okey, ini untuk kerahsiaan capaian akses internet mahupun telekomunikasi. Okey, ciri kedua iaitu kepintaran. Ciri kepintaran adalah diklasifikasikan sebagai ciri-ciri fundamental dalam sektor pembuatan produk berasaskan IoT. Contohnya, smart home. Ini memudahkan para penggunanya menggunakan sesuatu peranti atau gadget. The last one, keselamatan. Okey, pencipta dan pengguna IoT perlu menitikberatkan berkenaan isu keselamatan. Ini termaksud keselamatan dari segi data peribadi dan keselamatan secara fizikal. Contoh anti-theft system yang mana dapat mengesan pergerakan jika ada pencerobohan dan menghantar pemberitahuan terus kepada telefon pintar pengguna. Okay, next. Okay, video ni dia terang pasal Internet of Things dalam hidupan seharian kita lah. We are about to wake up to a new world. The world of the Internet of Things. Don't worry, it just means that objects will be able to speak to each other. They'll do our work for us and look after us. Now, isn't that a nice thought? They'll be able to react to our movements. They'll understand when we want some peace and quiet, or when we want to get information and news, or just have a nice breakfast. In fact, the Internet of Things already exists. Many everyday objects are already part of it, some a bit too much. Intelligent objects will improve our interaction with the environment and our work. And as they're intelligent, why not have them do some work on our behalf? So we can concentrate on what we enjoy. Meanwhile, the objects will collect data and take care of us. And that's not all. The Internet of Things will help us save money. Do the shopping. Avoid lines. All lines. Step by step, the Internet of Things is on its way. We're working on it at this very moment. How about you? Are you ready to wake up to a new world? Okey, seterusnya saya akan explain mengenai kelebihan IoT. Macam mana IoT boleh solve issues, preserve mangrove tree lah ataupun paya bakau.
Okey, ini melibatkan penanaman sampel bakau di sekitar sensor yang akan memantau maklumat penting seperti keadaan tanah dan cuaca serta paras air. Kemudian maklumat tersebut dikumpulkan dan dihantar terus ke cloud di mana petani, penganalisis, NGO dan pihak berkuasa dapat mengakses data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik untuk mengenai status anak benih. Data yang dikumpulkan melalui sensor adalah untuk memberi maklumat seperti kesihatan pokok, tahap pencemaran tanah, paras air, suhu tanah dan maklumat lain yang berkaitan. Macam kakak Ana tadi dah explain kan, ada terdapat beberapa sensor yang macam boleh detect macam paras air ke apa. So the next video kita akan tengok application in real life lah. The way we are using technology in this project is by putting sensors in the field. These sensors are able to capture information about the mangrove growth, including soil conditions, water conditions, weather conditions, and any type of condition that can affect the growth of the mangrove. We have also put time-lapse cameras that can capture in real time information about what is happening on the field. So itu sahaja daripada saya. Thank you so much. The way we are using Okey, terima kasih Kak Christina dan Kak Ana untuk pembentangan berkenaan dengan IoT tadi. Okey, tadi adik-adik semua dah belajar macam mana, dah tahu macam mana apa hubung kait IoT dan juga mangrove dan macam mana pengguna menggunakan IoT ni untuk membuat pemantauan melalui aplikasi. Jadi seterusnya kita akan tengok satu video demonstrasi. Ada 3 jenis sensor yang digunakan dan macam mana dia berkait dengan IoT dan pemantauan menggunakan aplikasi. Okey, kita tengok dulu . Okey, jadi nak tanya, faham tak apa yang dalam video tadi tu? Kita tanya Iman lah, Iman faham tak apa yang ditunjukkan dalam video tadi? Faham kot. Okey, Akmal? Akmal faham ke? Faham.
Okay. Okay. Next slide. Okay. Abang terangkan sikit komponen yang digunakan dalam video sebentar tadi. Okay, yang pertama kita tengok belah atas tu adalah nama dia Wemos D1 Mini. Ya, ni demo first yang belah kiri ni adalah demo yang pertama tadi. Kita menggunakan LDR sensor ni untuk mengesan intensiti cahaya. Okey, contoh satu kawasan tu dia gelap ataupun kita ambil terang lah. Intensiti dia macam seperti tadi, kalau dia bawah 700 LED dia tak akan menyala. Jadi bila kawasan tu cerah, dia bacaan dia melebihi 700, dia akan LED tu akan menyala. Itu yang first. Untuk demo kedua dengan ketiga ni kita boleh relatekan, kita boleh kaitkan dengan payu bakau di hutan payu bakau. Contohnya ultrasonic sensor ni kita gunakan untuk mengesan sesuatu objek ataupun mengesan kedalaman air. Okay, contoh kalau ada benda yang berbahaya berada dekat dengan pokok ni, satu pokok payu bakau ni, dia akan mengesan. Contoh kalau dia kurang, jarak dia kurang daripada 50 cm, mungkin LED akan menyala ataupun pembesar suara akan berbunyi. Untuk IR flame sensor ni kita kaitkan dengan mangrove apabila berlaku kebakaran. Contoh kalau tiba-tiba satu hutan payu bakau ni dia mengalami kebakaran dan sensor IR flame ni akan mengesan api tersebut dan dia akan menghantar signal kepada node MCU atas tu. Contoh macam tu lah hubung kait antara IoT dan juga mangrove. Okay, next. Okay, tak ada apa. Okay, saya rasa untuk bahagian demonstrasi abang rasa itu je. Jadi abang akan paskan kepada Suraya, Kak Suraya untuk teruskan dengan sesi quiz. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih Azim. Now kita akan teruskan dengan aktiviti kelima iaitu quiz ataupun assessment. Saya akan bagi link dekat comment section. Okay, you guys boleh jawab quiz tu dalam masa 5 ke 10 minit. Okay, semua orang buka Google Form, lepas tu jawab, okay? Tak banyak pun soalan dia. Soalan dia kalau ada masalah bagi tahu. Soalan dia based on apa ya? Yang tadi tu yang abang-abang kakak terangkan. Itu je soalan dia. Kalau ada yang confuse ORI tu, itu sama dengan IoT. IoT tu in English. ORI tu in Malay. Kalau ada masalah boleh bagi tahu. So slot ni untuk korang jawab quiz, okay? Okay, selamat menjawab. Kalau macam ada yang sambil jawab tu ada nak tanya apa-apa ke, boleh je on je mic and then tanya. Ataupun type dekat chat.
Semua okey ke jawab tu? Senyap je. Fokus tu. Fokus kot. Kalau dia tak faham boleh tanya soalan tu. Confused ke? Apa yang ada Nusaibah okey ke Nusaibah? Tapi diorang mesti tengah jawab kat laptop kan. Nusaibah okey? Ya, fokus. Okey. Tengah fokus kot. Siapa yang dah habis jawab? Adakah yang dah habis jawab? Semua belum. Okay, teruskan. Tak ada apa pun. Mesti jangan stres-stres. Bukan exam. Oh, Lokman ada join. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ada 5 orang tak join Lima orang. Ni ada 7 orang join daripada 12. Kita ada Akmal, Izzah, Faris. Siapa yang tak ada? Yang ayah dia nama sedap tu ada ke? Ayah nama sedap. Yang Ishak Maiden ada ke? Okay. Iskandar Zulkarnain tak ada? Iskandar Zulkarnain, Amirul Haikal, Ammar, Akmal Hadi. Ramai ke? Susah yang jawab. Yang dah submit. Okay. Belum lagi. Tak ada lagi. Iman dah. Dah. Okay. Ada berapa minit lagi ni? Berapa minit lagi? Oh, ada 5 minit lagi 5 minit lagi. Baik masa lagi. Kita sampai 12.8 minit. Lepas tu kita sambung next part pula. Iman dah habis Iman? Power. Iman borak-borak sikit jom. Iman. Tak ada suara Iman. Tak ada suara. Tak tahu nak buat apa. Tadi nak boleh je kau nak tanya apa-apa ke? Cerita sikit. Kalau online stress tak? Cik, saja je. Dia tanya. Tak sangat. Tak sangat? Oh. Ya, tapi taklah macam pergi sekolah. Oh. Tapi kalau macam sekolah online kan, macam korang kan kena buat online semua benda kan. Macam bagi korang macam buat kerja grup-grup tu okey tak? Susah lah juga sebab kalau macam ada assignment ke apa nak buat sama tu susah sikit lah kalau ada barang ke. Yelah yang pakai barang-barang semua kan. So far kalau korang buat kerja group tu korang buat lah macam meeting macam kita orang ni macam Google Meet ke Zoom ke. Sorry, dia apa? Tak buat. Oh tak buat pun? Oh so bincang kat WhatsApp group je kan? Bincang je lah. Cikgu-cikgu ada tak macam like cakap kat korang susah lah buat sekolah online ni, ajar-ajar korang ni? Ada ke cakap macam tu? Tak banyak kot.
Oh tak ada. Bila sekolah online kita orang tak pernah. Akmal pun dah siap. Akmal ada nak share sekolah online okey tak okey? Nak luahkan perasaan ke? Tiba-tiba. Akmal okey sekolah online? Okey je. Okey je. Korang semua ni satu kelas kan? Akmal, Iman, siapa lagi yang join? Faris Hakim semua ni satu kelas kan? Oh. Before ni korang dah pernah lah kan jumpa muka kan? Bukannya Dah tak kenal. pernah. Dah kenal lah kan? Okay lah. Apa lagi nak tanya kan? Korang kan ambil perniagaan kan? Ada yang ambil perniagaan kan? Memang minat bisnes atau perniagaan ni ke macam mana? Sebenarnya minat lain tapi kena ambil bisnes ke macam mana? Ada yang minat, ada yang ambil sebab senang daripada subjek lain. Oh. Apa sorry tadi Saibah ada mention apa subjek elektif yang korang ambil Iman? Ke Akmal nak jawab? Yang subjek yang korang ambil? Saibah ke Izzah? You tahu tadi. Siapa nak jawab? Siapa je? Siapa je? Kita orang sebenarnya kalau macam kelas kita orang ambil PQS, PSI, business. Apa yang lagi dua tu selain daripada business tu? FTI? PSI. Oh. PSI tu apa? Pendidikan Syariah Islamiah dengan pendidikan Quran dan Sunnah. Oh, pendidikan syariah tu. Oh, ya sebab korang sekolah Al-Min kan? Oh, okey. Sekarang dah ada tiga respon. 3 respon. Berapa total? 7. Berapa? 7. Sebenarnya lagi. 4 orang lah kan? 1 minit lagi. Cepat. Yang jawab ni semua okey. Semua betul kecuali satu je lah. Oh, power. Lagi kita tunggu result. Kita tunggu semua dah siap baru kita kalau boleh semua jawab nanti ni nak pass dekat guru korang juga siapa yang result. Dah ke selesai? Dah 12 8 minit. Tapi baru ada 3 respon. Tapi boleh juga kalau nak continue. Ke siapa lagi yang belum? Lama lagi siap? Yang dah hantar Iman, Akmal. Dengan siapa ni? Dia tetap Muhammad je? Muhammad je? Banyak possibility Muhammad masa ke tak full? Muhammad Ahmad Hadi kot. Muhammad Ahmad Hadi kot. Betul tak? Tadi Iman Akmal Azhari dengan Faris. Faris main rosak tadi. Tak apa kot. Tapi susah tengok tak boleh kita continue je sebab nanti yang penting korang jawab submit Mungkin ada yang tak submit so takut tak dapat respon sebab rasanya semua dah jawab kan. Kita orang percaya korang jawab. Okay lah, kita continue lah. Okay, sekarang tadi kan dah jawab quiz tadi. Ada siapa nak tanya apa-apa tak? Ataupun apa-apa soalan pun berkaitan dengan mangrove dengan IoT ke?
Kita orang open Kalau ada soalan Q&A ke, session. tanya je Ada apa-apa. soalan pasal quiz tadi pun okey. Nak Quiz ke tanya, pasal silakan. dekat situ kan ada haiwan-haiwan macam ular, buaya situ. Tak nampak ke masa pergi sana tu? Oh, waktu kita orang pergi sana Time, tak nampak. time tu tak ada. Tapi ada monyet time tu Ada monyet? Memang ada Tak sure, banyak tapi haiwan lah. sepatutnya ada lah kan. Tapi time tu tak kita ada. orang pergi tak ada. Tak berkesempatan Tempat lah tu nak besar. nampak. Oh, besar-besar. Dia macam besar. Kita orang Jauh jalan juga ke, kita orang jalan. kita orang jalan masuk ke dalam tu dalam adalah lebih daripada 2 km, 3 km macam tu. Sampai dekat nak jumpa sungai tu. Kita orang jalan masuk. Jumpa tasik besar dia. Nak lah kalau nak. Nak jalan-jalan tengok nature best lah. Lagi? Tanya je apa-apa. Korang faham lah kan so far apa yang cuba disampaikan. Actually main point dia nak terangkan like apa fungsinya IoT ni terhadap paya bakar ni. Ada siapa nak cakap apa-apa ke? Nak tanya apa-apa lagi? Tanya je. Berkenaan IoT ke, berkenaan dengan quiz tadi ke, Korang nak tanya pasal luar, kita orang punya course pun boleh. Komputer. luar bidang pun boleh. Tapi sebab korang kan ambil business. Betul lah. Tak ada apa kot. Dah ada plan ke? Tak Tapi ada. baru form 4 kan? Saya tanya, dah ada plan ke lepas SPM tu macam awal lagi? Macam awal lagi kot baru. Apalah phone tu. Mungkin tak ada kot. Okay, tadi kita boleh tak semua orang buka kamera? Sekejap, before that nak bagi ni. Betul. Nak bagi sijil link untuk sijil pernyataan korang untuk hari ni. Saya bagi dekat chat. Make sure letak email yang betul tau. Kalau korang tak letak email yang betul, korang tak dapat sijil tu. Okay. P pun dah bagi juga. Boleh isi tu dulu nanti dapat sijil. Sambil tu kita ada panel juga kita daripada Meta Group, Kak Aisyah. Kak Aisyah ada nak cakap apa? Kak Aisyah. Tak ada. Tak ada Semua okey Kak Aisyah? Okey. Betul lah kan tak semua student dapat join. Betul. Sayangnya tak semua dah dapat join. Harap apa yang Mama kakak sampaikan ni sampailah Dapatlah ke ni. awak semua. Dapatlah ni. dapatlah ilmu dia ni. Sebab motifnya Semua Meta dah Group isi ke? minta okey. Sama. Cakap je. Tak, bukan just nak cakap like sebab ada tujuan Meta Group ni nak bagi share dekat awak semua nanti boleh faham lah apa functionnya nak hubung kait mangrove dengan IoT. Maybe in future kalau korang kan business kan. Maybe korang boleh ke market-marketkan IoT ni function dia terhadap orang lain supaya boleh beli and then pasang dekat mangrove tu ke macam tu lah. Boleh. Okay. Semua dah isi ke CJ? Kita nak proceed dengan cakap gambar dekat. Kalau dah cakap dah sebab nak proceed dengan kat gambar. Kalau dah boleh raise hand pun boleh. Send lagi sekali please. Oh sebab dia tadi left Tak dapat. Dia tadi Sebab Iman tadi dia left. Dia terleft kat internet. Send lagi sekali. Tak dapat. Sekejap. Saya bagi. Dekat chat. Dah. Okay, saya dah bagi dah. Okay. Lepas semua kita nanti semua buka kamera sebab nak tangkap gambar. Yang ladies yang boleh pakai tu dong buka kamera kita tengok gambar.
Yang lelaki Yang pun lelaki handsome sikit. Tak ambil gambar. Ana boleh Stop sharing screen kan? stop share screen. Alright. Baru nampak. Kita tunggu Akmal tadi ramai orang Wah. Cantik semua orang. So, Faris, Luqman. Tak dengar suara Luqman. Luqman ada? Luqman Nur Hakim. Tak ada dah. Siapa yang tak buka lagi? Akmal tadi ada problem Ishak Maidin. Lelaki malu. Siapa yang boleh buka kamera boleh buka lah. Dia kat luar. Oh dia kat luar, okay. Faris boleh buka kamera? Ke Faris? Iman. Betul Iman. Akmal Hadi. Luqman Nur Hakim. Ishak ada? Mana? Tak ada. Problem. Kamera rosak. Okay, Akmal ada problem. Luqman ada ke? Tak ada suara Luqman. Ishak ada? Ishak tak ada. Oh, problem juga. Ishak tak ada? Tak ada. Oh, kejap. Okay. Kejap. Baik. Tunggu Akmal. Siapa? Dia tak Saya tak dapat buka. Okay, tak apa. It's okay. It's okay. Nak record ke masukkan je sekali? Masukkan sekali. Okay. Okay, kita proceed je lah. Tunggu Akmal Azhari. Dia join dengan device lain. Okay, boleh kot. Akmal Azhari nak buka ke? Tak Tak. Kat luar. Oh, kat luar. Alright. Okay, so posing Okay. Okay, 1, 2. Susah tangkap yang susah? Ambil banyak. Okay. Jangan lupa pilih. Lagi. Alright. Okay. Terima kasih yang join hari ni. Saya kerana meluangkan masa. Betul. Sorry. Di hari weekend, cuti weekend. Itulah. Minta maaf kalau ada salah silap ataupun kita orang terlaju ke atau apa ke panggil. Sorry. Okay, ada apa-apa nak cakap sebelum kita? Thank you abang-abang and kakak-kakak. Terima kasih. Malam. Oh, Hazim ni ke? Terima kasih Akmal. Hazim ni ke? Orang kenal each other. Kenapa puji dia je? Mana betul. Okay korang. Terima kasih join. Terima kasih. Bye everyone. Bye. Lagi. Take care semua. Jaga diri. Okay, nak boleh story. Sama. Terima kasih Kak. Terima kasih.